Yang pertama ialah word. Apakah iaitu vitamin C? Vitamin C juga dikenali sebagai asid ascorbic. Asid ascorbic merupakan vitamin yang boleh dilarutkan dalam air. Bentuk asid ascorbic juga terdapat dalam pelbagai buah-buahan dan sayur-sayuran secara semula jadi. Ia mempunyai bioavailability atau tahap penyerapan yang sangat baik. Vitamin C akan diserap melalui usus kita dan dilepaskan ke plasma darah kita dan selepas itu akan dibuang melalui air kencing jika terdapat terlalu banyak. Kunci utama bagaimana vitamin C memainkan peranannya bergantung pada paras vitamin C di dalam plasma darah kita. Menurut satu kajian yang dilakukan di United Kingdom, UK, paras vitamin C di plasma bagi orang dewasa adalah 25% lebih tinggi daripada orang dewasa yang berumur lebih daripada 60 tahun. Manakala seorang dewasa yang tidak merokok mempunyai 25% lebih tinggi plasma vitamin C berbanding sesiapa yang merupakan perokok. Jadi, bagi mereka yang mempunyai plasma vitamin C yang lebih rendah, anda perlu meningkatkan dos vitamin C untuk mendapatkan manfaat daripada vitamin C dengan berkesan. Dan untuk W yang kedua, where? Dari mana kita mendapat khasiat vitamin C? Berdasarkan satu kenyataan daripada United States US Food and Drug Administration (FDA), jumlah pengambilan vitamin C disyorkan untuk sehari ialah 100 mg hingga 200 mg dan anda dibenarkan mengambil sehingga dos yang tertinggi iaitu 2000 mg. Sebenarnya, banyak buah-buahan dan sayur-sayuran juga mengandungi vitamin C. Pakar juga menasihatkan sekurang-kurangnya untuk makan 6 portion buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 200 mg vitamin C. Berikut ialah susunan jenis buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandungi kadar vitamin C untuk setiap 100 gram dari susunan paling rendah hinggalah yang tertinggi. Pernahkah kita dengar perkataan ini? So, one apple a day keeps the doctor away. So, manakala lihat daripada slide ini, apple ialah salah satu buah-buahan yang hanya berkandung 1 mg vitamin C yang terendah sekali. So, tetapi chili mempunyai 122 kali ganda berbanding dengan apple. So, tidak masuk akal kita makan chili tiap-tiap hari kan? So, tetapi dalam kehidupan seharian, tanya diri anda sendiri. Adakah anda mampu makan berbagai jenis buah-buahan? Adakah anda mempunyai masa pergi supermarket untuk membeli buah-buahan? Jika tidak, answer ialah makanlah Atomy Vitamin C 1000 mg. Marilah saya jelas dari segi kandungan vitamin C dalam orange. Dari segi orange. So, kebanyakan dari kita semua, sejak dari kecil lagi, kita semua diberitahu oleh orang dewasa untuk makan lebih banyak buah-buahan, terutamanya buah orange, bagi mendapatkan khasiat vitamin C. Kadang-kadang sehingga tertanam di pemikiran kita bahawa rasa vitamin C adalah sama rasa seperti buah orange. Malah, banyak produk di pasaran juga berperisa orange. So, ia adalah hakikat bahawa apabila mengambil satu paket Atomy Vitamin C 1000 mg yang mana bersamaan dengan ambil 2 kg buah orange atau lebih kurang 13 biji orange yang beratnya lebih kurang 150 gram sebiji. So, mana satu lebih mudah bagi anda? Makan 13 biji orange atau satu sachet vitamin C 1000 mg. So, jawapannya sangat jelas kan? So, dan pastinya lebih murah daripada anda membeli 13 biji orange. So, di luar pasaran, satu biji orange lebih kurang berapa harganya? So, let's say it's 2 ringgit. So, 13 biji orange, that's mean 26 ringgit. Tapi satu sachet vitamin C 1000 mg hanya 1 ringgit.
15 sen sahaja. So sangat berbaloi kan? So tepiu yang ketiga adalah why. Kenapa kita perlukan megadose vitamin C? Seperti yang anda boleh lihat di slide ini, namanya Linus Carl Pauling. Apakah yang luar biasa tentang Angga Pauling? So beliau adalah seorang pemenang hadiah Nobel 2 kali untuk anugerah kimia pada tahun 1954 dan keamanan pada tahun 1962. So, adakah anda tahu sangat-sangat jarang bagi seseorang menerima lebih daripada satu anugerah Nobel? Peluangnya ialah 1 daripada 2 bilion orang. So, ini bermakna sekarang populasi dunia kita ialah 7.9 bilion. Dan daripada jumlah itu setakatnya hanya 4 orang yang memenangi anugerah Nobel Prize more than one time. So, tapi tahukah anda mengapa seorang saintis seperti Angga Pauling yang paling dihormati di dalam dunia dipandang rendah pada zaman dahulu? So, ini kerana Angga Pauling inilah yang dulunya paling berkeras mencadangkan pengambilan vitamin C dalam dos yang tinggi yang kini kita kenali sebagai megadose vitamin C. Dan beliau juga mencetuskan kontroversi berpanjangan dalam bidang perubatan tentang pengamalan megadose vitamin C. Kenapa? Kerana orang yang berada dalam profesion perubatan dan pihak berkuasa di Amerika Syarikat telah menegaskan bahawa Pauling beliau hanyalah seorang ahli kimia. Beliau hanya seorang ahli fizik. Beliau juga ialah seorang ahli kristallologis. Beliau juga seorang ahli biologi molekul. Tetapi Angga Pauling ini bukanlah sama sekali seorang doktor. So walaupun dengan pelbagai kecaman, so hal ini tidak pernah menghalang kepercayaan beliau dalam kesan baik untuk mengambil megadose vitamin C. Beliau juga telah menulis sebuah buku yang bertajuk in English is called How to Live Longer and Feel Better. Dalam bahasa Malaysia ialah bermaksud bagaimana untuk hidup lebih lama dan menikmatinya lebih baik. Dan beliau juga membuktikan beliau sendiri telah pun menikmati hidup yang panjang dan telah pun meninggal dunia pada usia 93 tahun. So, saya tidak tahu sama ada ianya disengajakan atau hanya kebetulan. So, namun sebelum kematian Pauling, so Amerika Syarikat telah mengesyorkan pengambilan vitamin C hanya 60 mg setiap hari. Namun setelah kematian Pauling pada tahun 1994, so kita dapat melihat sedikit demi sedikit terhadap perubahan dalam pengambilan dos dan kesan vitamin C. So pada tahun 1995, iaitu setahun selepas kematian beliau, so Persatuan Jantung Amerika telah mencadangkan kepada FDA Amerika Syarikat untuk meningkatkan vitamin C dari 60 mg hingga 250 sampai 1000 mg. Pada tahun 2000, Jabatan Kuasa Makanan dan Pemakanan Institut Perubatan Amerika Syarikat juga membuktikan bahawa adalah selamat untuk orang dewasa mengambil tidak lebih daripada 2000 mg vitamin C setiap hari. Kesimpulannya, vitamin C megadose ialah selamat untuk dimakan selagi tidak melebihi 2000 mg. So, walau bagaimanapun, setiap negara mempunyai had maksimum vitamin C mereka tersendiri. Seperti di Malaysia, had harian yang tertinggi yang boleh didaftar sebagai suplemen untuk vitamin C ialah 1000 mg. So that's why now you can see our vitamin C is vitamin C 1000 mg. So sekarang comes to tepiu yang keempat, iaitu Wu. Siapakah yang memerlukan megadose vitamin C ini? Sudah tentu ini berkaitan dengan apakah itu fungsi vitamin C. Golongan yang pertama, seperti yang kita tahu, ketika wabak COVID-19 ini sedang merebak dengan pantas di dunia kita,
kita memerlukan sistem imun badan yang kuat bagi mengurangkan risiko menjangkit penyakit atau virus. So, jadi vitamin C adalah seperti insurans badan untuk kita. Dan golongan yang kedua, kita sebenarnya dikelilingi oleh pelbagai jenis radikal bebas. Radikal bebas ini diperlukan dalam kehidupan dan digunakan oleh sel badan kita untuk membunuh bakteria yang tidak baik. Walau bagaimanapun, radikal bebas ini adalah sebenarnya tidak stabil apabila terlalu banyak dalam tubuh kita. Kesimpulannya, kita boleh gelarkan radikal bebas ini sebagai pencuri. Radikal bebas ini, apa dia curi? Radikal bebas ini, dia mencuri tenaga, iaitu elektron daripada apa-apa bentuk organisme, termasuk bakteria dan sel sehat kita untuk buat mereka tidak boleh berfungsi dalam keadaan yang baik. So, dalam jangka panjang, kerosakan sel ini, ia boleh menyebabkan pelbagai penyakit dan penuaan. So, oleh itu, kita perlu membunuh pencuri ini dengan menggunakan antioksidan melalui dos vitamin C yang tinggi. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, so plasma vitamin C dalam seorang perokok adalah 25% lebih rendah berbanding orang yang tidak merokok. So ini adalah kerana apabila you merokok juga adalah sejenis one of the radikal bebas yang jahat. Dan badan kita memerlukan vitamin C seperti dengan lebih banyak kuantiti yang lebih banyak untuk membunuh pencuri dan perosak ini. So jika anda diberikan pilihan untuk memilih sama ada vitamin C atau merokok, so yang manakah anda akan memilih untuk memastikan badan anda lebih sehat atau pada masa sama menjimatkan poket anda? Sebab yang ketiga adalah antara kenapa ramai orang mengambil vitamin C dalam diet harian mereka. Ini kerana vitamin C membantu kita menukar lemak di dalam badan kepada tenaga. So, let me mengulang sekali. Vitamin C boleh membantu kita menukar lemak di dalam badan kepada tenaga. Okey, apabila ketika MCO baru-baru ini, kita selalu mencuba resepi baru daripada online dan selepas siap, kita upload pula di laman sosial seperti Instagram, Facebook, betul tak? So, jangan tipu sebab saya pun buat macam tu. Dan siapa lagi nak habiskan masakan tu kalau bukan kita? So, akhirnya lemak-lemak degil di badan pun terkumpul sepanjang MCO. So, cuba anda semua teka. Di manakah lemak degil ini berkumpul di badan kita? So, jawapannya bergantung kepada sama anda lelaki atau wanita. Mereka ialah berlainan. So, untuk wanita, tenaga yang berlebihan dan tidak digunakan akan disimpan sebagai lemak di ketiak, paha dan punggung. So, untuk lelaki akan terkumpul di satu bahagian saja, iaitu perut. So, saya boleh bagi perumpamaan, semua lemak terkumpul ini sama seperti kita menyimpan duit di akaun bank simpanan tetap. Tapi bezanya bukan kita mengumpul duit, tapi hanya lemak degil. So lemak degil ini lah yang selalu buat kita kecewa, terutamanya apabila kita makan secara sehat dari segi diet dan bersenam dengan kerap, tetapi masih tidak dapat mengubah keadaan fizikal badan kita. So, menurut seorang penyelidik pemakanan dari Arizona State University, melaporkan bahawa jumlah vitamin C dalam aliran darah adalah secara langsung berkaitan dengan penoksidaan lemak. Ia bermaksud keupayaan badan untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga badan semasa senaman ataupun berehat. Kesimpulannya, dua kunci utama dalam usaha mengurangkan lemak dalam badan, lemak degil, ialah satu, ialah senaman intensiti yang tinggi, kedua, pengambilan vitamin C yang tinggi. So, untuk golongan yang keempat,
Ramai yang tidak tahu bahawa hubungan antara vitamin C dan tekanan perasaan mungkin sangat berkait rapat. Tetapi kita boleh tengok sendiri. Kebanyakan orang yang kekurangan vitamin C selalunya berasa lebih cepat letih dan tertekan. Beberapa kajian juga telah menunjukkan bahawa mood seseorang bertambah baik selepas mereka makan vitamin C. So, jadi jika suami atau isteri anda marah-marah di rumah saja atau not happy, bagilah mereka satu sachet vitamin C 1000 mg. So, marilah kita jelas dari segi saintifik. So, vitamin C ini dia boleh membantu menggalakkan hormon utama dan neurotransmitter untuk mengekalkan kesihatan fungsi otak dan sistem saraf kita. So, salah satu hormon utama ini kita dipanggil sebagai dopamin. So, juga dikenali sebagai hormon feel good. If your body have this hormone, you will feel good. So, dan ia adalah bahagian penting dalam sistem otak kita. So, bagaimana dia akan timbul? So, apabila kita menyelesaikan sesuatu tugas atau apabila kita makan satu makanan yang sedap gila atau meraihkan sesuatu kejayaan, kita akan berasa gembira. You rasa gembira bukan tiba-tiba kerana otak kita sudah timbul dopamin ini. So, jadi mulai sekarang jika anda melihat sesiapa yang tertekan, bolehlah anda mencadangkan mereka satu sachet megadose vitamin C. Akhir sekali, vitamin C diperlukan untuk mereka yang mengalami kecederaan atau sakit termasuk saya. So saya tunjuk jari saya. So, actually seperti saya 2 minggu lalu, saya accidentally potong jari saya dan juga mendapat 7 jahitan di jari saya di klinik yang terdekat rumah saya. So, jadi dengan pengambilan vitamin C yang secukupnya, ia memang boleh mempercepatkan persembuhan jari saya. So, vitamin C dia boleh membantu menghasilkan kolagen, protein yang membentuk dan mengekalkan struktur kebanyakan tisu badan kita seperti kulit, tulang dan gigi. So, that's why after 2 minggu, jari saya tak payah balut itu apa saja. Ya. Ramai orang yang dimasukkan ke hospital boleh sembuh dengan lebih pantas kerana mereka mengambil vitamin C yang mencukupi. Ini kerana ia boleh mempercepatkan proses penyembuhan dengan membina semula tisu badan kita. So, walaupun vitamin C megadose mempunyai pelbagai fungsi dan kesan yang menakjubkan untuk badan kita, namun masih terdapat sesetengah orang perlu lebih berhati-hati apabila mengambil vitamin C. Contohnya, orang yang mengalami ciri-ciri atau kanak-kanak yang berumur 4 hingga 8 tahun dihadkan untuk tidak lebih daripada 500 mg vitamin C. Manakala orang yang mempunyai masalah gastrik, biasanya kita digalakkan untuk mengambil vitamin C selepas makan. Okey, tabel yang kelima iaitu terakhir sekali, iaitu Y atomy. Kenapa kita perlu memilih atomy vitamin C 1000 mg? Saya rasa ini adalah bahagian atau poin yang paling penting untuk semua atomin. Apakah keistimewaan atomy vitamin C 1000 mg? So, pertama, atomy vitamin C 1000 mg tersebut telah disyarkan halal dari Persekutuan Muslim Korea, in English we call KMF, Korean Muslim Federation, dan sesuai untuk dimakan oleh semua rakyat Malaysia tak kira bangsa atau keagamaan. So, kedua, ini adalah berita baik untuk vegetarian dan vegan. So, kerana atomy vitamin C 1000 mg dalam proses permohonan bagi persetujuan if vegan, yang merupakan salah satu grade vegan yang tertinggi di Eropah, iaitu ia juga diiktiraf di seluruh dunia oleh sesiapa yang mencari produk yang dijamin bebas daripada ramuan yang berasal daripada haiwan dan tidak diuji ke atas haiwan. Ia bukan tertakluk kepada isi produk saja, so malah pembungkusan juga bebas daripada unsur haiwan. So yang ketiga, poin yang ketiga,
Vitamin C 1000 mg juga lebih mudah dan lebih murah. So, walaupun ia hampir 5 lebih tinggi daripada pengambilan harian 200 mg vitamin C, namun ianya masih dalam had keselamatan maksimum yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia, iaitu 1000 mg. So, yang poin keempat, Atomy vitamin C 1000 mg mengandungi 5 jenis warna makanan yang mempunyai ORAC atau dipanggil Oxygen Reticle Absorbance Capacity. Kandungan ORAC adalah lebih tinggi dan lebih hebat dalam melawan retikel bebas. Semoga pembentangan saya pada malam ini memberi manfaat kepada anda semua. Sebelum saya mengakhiri pembentangan untuk hari ini, jangan lupa untuk berdaftar sebagai ahli Atomy dan dapatkan Atomy vitamin C yang berharga RM92 dengan 9,500 PW dan daripada laman web rasmi Atomy Malaysia. Nama saya Kaden, selamat malam and see you next time.